Sebelum kita bermula, jangan lupa untuk like dan tekan butang subscribe jika anda menonton melalui YouTube. Sedutan daripada siri yang lepas. Setakat ni kita dah belajar bagaimana nak import library, kaedah nak import menggunakan from library, import sekian-sekian dan kemudian import terus library tu. Kita juga belajar bagaimana nak buat kelas satu elemen dalam object oriented dan juga function DEF. Programming language yang lain dia terus guna function. Dalam Python dia guna DEF sebagai function dia. Dan kita juga belajar dalam function kita boleh hantar variable. Latihan terusnya kita akan bermain dengan global variable dan graphic user interface untuk game kita. Kita akan jumpa lagi pada siri ke-11. Siri ke-11 kali ini kita akan menyentuh global variable dan graphic user interface. Sebelum tu kita kena fahamlah apa itu global variable. Global variable ni ialah variable yang dia tetap, dia tak berubah. Dalam banyak keadaan, programmer akan panggil dia variable yang constant. Untuk game ni, global variable dia kita akan guna sebagai pembuat rangka. Maksudnya rangka untuk kita masukkan pulau. Jadi dia kena ada ketinggian rangka dia dan dia kena ada lebar rangka dia. Jadi apa kita perlu buat ialah kita kena ada game height dan game width. Nombor 700 di sini bermaksud 700 pixel. Juga bermaksud lebarnya 700 pixel dan tingginya 700 pixel bersamaan juga dengan segi 4 sama. Sekarang kita masukkan kelajuan game kita ni. Selalu game kita main dalam millisecond lah. Kita setkan speed bersamaan dengan 50. Kita nak ular ni bergerak dalam segi 4 sama ni. Kita kena setkan size ataupun ruang untuk ular ni bergerak. Kita setkan size dia say 50. Sekarang kita masukkan body part pula, bahagian badan. Rupa ular sebenar dalam game ni bukanlah dalam gambar kartun yang saya tunjukkan ni. Rupa dia 4 segi je. Saya akan tunjukkan rupa sebenarnya di sini dalam 3 bahagian. Sekarang ni kita nak warnakan lah ular ni. Takkan warna putih je kot. Jadi kita warnakan warna hijau. Dalam coding dia ada kod dia sendiri untuk warna ni. Kalau warna hijau dia #00 FF00. Kita tak perlu hafal, kita cuma pergi ke satu website ni. Lepas tu kita just copy saja warna apa yang kita nak. Terusnya kita akan warnakan makanan. Jadi kita buat food color dan juga background lah. Background ni bermaksud warna background pada frame yang kita buat tadi, yang 700 x 700 tadi. Ini adalah setting akhirnya. Kita dah ada nombor dia, kita dah ada setting dia. Next, kita buka Replit dan kita isikan nota ni dalam Replit dekat bahagian atas. Video dekat Replit ni dia lebih kurang dalam 30 saat. Kalau terlepas boleh ulang tengok lah. Habis dah tentang global variable. Dekat global variable ni, walaupun kita letak kod dia dalam Python file ni, dia tak mengubah apa-apa lagi. Sebab function yang akan ambil bacaan dari variable ni dan akan membuat sesuatu. Step kita yang seterusnya ialah untuk kita membina GUI. Dan kita akan gunakan global variable tu dalam modul GUI kita. Sekarang kita nak start guna library TK-Inter kita. Dalam library TK-Inter ni dia ada macam-macam benda dan benda ni kita panggil objek. Objek dalam library ni dia boleh terdiri daripada function, method, widget dan instant dan macam-macam lagi lah. Untuk kita start guna library ni kita kena create instant. Jadi saya akan tunjukkan macam mana kita nak create instant ni. Kita akan buat satu variable yang mudah. Kita namakan window. Dan kita buat window equals to TK buka bracket tutup bracket.
Itulah instant kita. Itulah rukun pertama dalam object oriented programming, iaitu kita mulakan dengan instant. Bila kita create instant, bermaksud gelanggang dah dibuka. Terusnya kita nak sistem tu tengok pergerakan mouse, keyboard supaya dia boleh buat tindakan. Jadi untuk tu kita perlukan satu objek yang dipanggil main loop, dan saya tunjukkan cara bagaimana untuk panggil main loop tu, iaitu window.mainLoop buka braket tutup braket. Rukun kedua dalam object oriented ialah dot. Sebagai contoh, bila kita guna window, kita ada dot main loop, bermaksud kita panggil kaedah ataupun function menggunakan dot. Dengan menggunakan rukun kedua ini, kita dah boleh panggil beberapa lagi function ataupun kaedah. Dalam exercise ni kita akan panggil title. Maksudnya kita nak GUI tu diberi nama, dan nama yang kita berikan ialah game ulau. Seterusnya kita nak ada satu function untuk lockkan GUI ni pada size-nya yang kita dah define tadi. Function yang kita perlukan ialah resizable, setting dia false. Kita tekan run dan kita akan nampak GUI dengan nama game ulau di sebelah atas kanan. Semua game dia ada scoreboard dia. Jadi kita akan buat satu variable nama score, dan kita buat satu variable untuk setting di mana kita akan mulakan pergerakan ular itu ke bawah. Seterusnya kita akan gunakan satu lagi elemen object oriented, iaitu widget. Widget ni dia berbeza sikit. Dia rupa dia macam function, tapi actually function ni dia ambil object oriented ke dalam dia dan dia berikan nilai. Dalam case ni kita gunakan label. Kita ambil instant window ni, dan kita tahu window ni dia GUI kan, dia 4 segi kan. Jadi kita nak masukkan macam score tu dalam kita punya GUI. Jadi dah susun lah dia punya setting tu. Jadi ini format dia, kita masukkan window ataupun dia punya instance. Lepas tu teks apa yang kita nak dia appear. Teks dia score. Lepas tu ada jumlah ataupun score yang kita nak masuk tu, kita letakkan dia lah format score. Dan last kali dia punya font dengan size dia. Kita masukkan font dan size dia di situ. Widget ni kita kena aktifkan dia. Untuk aktifkan dia, kita guna command label.pack. Seterusnya kita tekan butang run dan kita tengok hasil dia dekat ruang konsol. Okey, kita dapat output yang kita nak sekarang. Selesai widget label. Seterusnya kita akan guna satu lagi widget yang dipanggil widget canvas. Kita andaikan widget canvas ni macam kertas lukisan lah. Kita letakkan warna pada kertas lukisan tu. Lepas tu kita lukis pada canvas tu. Tapi pada Python ni, terutama pada library tkinter ni, kita buat setting lah. Dia punya syntax untuk canvas ni begini. Kita set canvas equals to canvas. Dalam bracket canvas tu kita letakkan instance window kita. Kemudian kita follow dengan background. bg equals to, kita masukkan global variable yang kita letak tadi, background color. Selepas itu kita setkan width dia. Jadi kita panggil global variable game width. Last kali kita letak height dan kita panggil global variable game height. Kita tutup bracket dan kita matikan dia ataupun kita aktifkan canvas ni dengan kita issue command canvas.pack. Habis tu buat apa lagi? Kita tekan run dan kita tengoklah hasil dekat konsol ni. Kita adjust sikit konsol ni dan kita nampaklah dekat atas tu ada score 0. Lepas tu dekat bawah tu kita bagi canvas, background dia hitam. Itulah kita punya GUI dan canvas kita. Sampai sini sahaja siri ke-11 kita. Pada siri ke-12, kita akan mula masukkan bola dan makanan dan kita akan gerak-gerakkan bola ni pula. Jadi tunggulah untuk siri ke-12. Itulah latihan untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam latihan yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe laman YouTube kami seperti tertera di skrin supaya channel kami boleh berkembang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.